Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Anda bersama saya, Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita malam. Konvoi Kembara Sarawak Merdeka meneruskan perjalanan bergerak menyusuri lebuh raya Pen Borneo ke Teluk Melano di daerah Lunduk pada Khamis. Sebanyak 120 buah kenderaan pelbagai jenis termasuk pacuan 4 roda dan motosikal berkuasa tinggi telah terlibat dalam konvoi berkenaan. Acara flag off disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koh Hian di pekarangan Majmah Mall Kuching pada jam 9 pagi. Majlis tersebut turut dimeriahkan dengan nyanyian lagu Sarawak Maju Makmur beramai-ramai diikuti persembahan tarian daripada kumpulan Bayu Unimas. Hadir sama Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang Loh Kerchiang, Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Sing dan Senator Dewan Negara Datuk Ahmad Ibrahim. Setelah memakan masa kira-kira 2 jam melalui lebuh raya sepanjang 137 km dari Bandaraya Kuching, peserta konvoi selamat tiba di Teluk Melano dengan disambut oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan bersama Adun Opar Billy Sujang sebelum meneruskan perjalanan menuju destinasi seterusnya iaitu Bauk pada jam 1.30 petang. Berita seterusnya, Sarawak bersedia membayar balik jumlah premium yang telah dibayar oleh Kerajaan Persekutuan untuk mengambil alih bangunan pejabat pos besar di Jalan Tun Abang Haji Openg di Kuching. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, tapak bangunan pejabat pos besar itu merupakan bangunan bersejarah yang harus dipulangkan kepada Kerajaan Sarawak. Menurut beliau, ini kerana tapak bangunan itu atau tempat itu tidak dimajukan dalam tempoh yang ditetapkan sejak diambil oleh Persekutuan selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Dalam perundingan kita dengan kerajaan pusat di bawah MA63 atau Malaysia Agreement 63, satu daripada agendanya adalah berkenaan dengan tanah-tanah yang telah diserah kepada kerajaan pusat untuk pembangunan. Tapi apabila sudah diserah, ada yang sampai berlarutan sampai 20 tahun tidak dibangunkan. Jadi dalam perundingan kita telah memohon untuk meminta balik tanah itu. Kalau premiumnya sudah dibayar, kita akan bayar balik. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyaksikan raptai penuh sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka di Kuching pada Khamis. Tambah beliau lagi, pejabat pos besar itu merupakan badan berkanun dan apabila ia berjaya diambil semula, maka pejabat itu nanti akan berpindah tempat. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg semalam memberitahu tuntutan itu dibuat bagi membolehkan ia diwartakan sebagai bangunan bersejarah. Ke perkembangan di Daro, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan meneruskan pembinaan klinik pergigian Daro yang mengalami kelewatan. Timbalan Menterinya Lukan Isman Awang Sauni berkata, proses tender semula projek itu akan dilaksana pada Ogos depan dan pembinaan bermula pada 2024. Klinik ini akan diteruskan dan juga proses tender semula telah akan dijalankan pada bulan Ogos dan kita akan pada awal 2024 nanti kita akan meneruskan projek ini. Pada tahap projek ini sakit adalah pada tahap 30% telah disiapkan dan masih ada berbaki 70% dan saya berharap agar fasilitis kesihatan KKM yang berdepan dengan masalah kita akan dapat selesaikan dalam tempoh segera yang mungkin. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan lawatan rasmi ke beberapa fasiliti kesihatan di daerah Daro pada Rabu. Hadir sama Ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi, Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Oi Chu Hok dan Pegawai Kesihatan Bahagian Mukah Dr. Huzaimah Husin. Menyentuh perkara lain, Lukan Isman memberitahu klinik kesihatan Daro yang ranap dalam insiden kebakaran beberapa tahun lepas juga akan diteruskan di bawah rancangan Malaysia. Melihat keadaan klinik kesihatan Daro yang telah mengalami kebakaran beberapa tahun yang lepas dan di mana kerajaan juga telah meluluskan di dalam siri rancangan Malaysia untuk membangunkan klinik kesihatan Daro dan juga kerja-kerja awalan telah kita laksanakan penyiapan tapak tanah dan juga ketika ini pihak JKR Sarawak sedang dalam proses untuk menyediakan reka bentuk sebelum kita meneruskan proses tender pembangunan klinik Daro. Ini akan mengubah landscape
perkhidmatan kesihatan di daerah Daro, di mana dengan adanya klinik jenis 4 di Daro ini akan meningkatkan lagi lah kapasiti perkhidmatan. Mengenai gangguan bekalan air dan kualiti air yang menjadi kekangan kepada kelancaran operasi hospital, Lukan Isman menjelaskan akan berbincang dengan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar (JBAB) bagi mencari solusi terbaik. Berikut pula, kerjasama yang kukuh antara masyarakat Melayu dan Melanau perlu diperluaskan kepada masyarakat Iban dan Cina di Sibu. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Rafai berkata, ikatan antara orang Melayu dan Melanau amat penting bagi sebuah bandar yang mempunyai masyarakat pelbagai bangsa, agama dan tradisi. Kerjasama ini amat penting, terutamanya apabila masyarakat Melayu dan Melanau ini adalah merupakan masyarakat minoriti di Sibu, tetapi kita dapat bekerjasama dan memastikan kerjasama ini dapat diteruskan juga kepada masyarakat Iban dan masyarakat Cina di Bandar Sibu ini. Adu nangka itu berucap demikian pada Majlis Perasmian Malam Melayu Melanau sempena Festival Budaya Borneo BCF 2023 di Dataran Tun Tuan Ku Bujang pada Rabu. Mengulas mengenai BCF, Datuk Dr. Anwar memberitahu penganjurannya mendapat sokongan padu daripada orang ramai dan berjaya mengatasi semua edisi sebelum ini. Kerjasama di antara kaum ini amat penting, apatah lagi dalam suasana masyarakat berbilang bangsa kita, masyarakat berbilang agama, berbilang tradisi, tidak dapat lari daripada semangat kerjasama ini. Sebab itu BCF ini adalah merupakan suatu platform yang terbaik untuk menunjukkan kerjasama di kalangan masyarakat yang berbilang bangsa dan berbilang agama di Bandar Sibu ini. Sehubungan itu, beliau menyeru penduduk Sarawak mengekalkan suasana harmoni dan memberikan sokongan kepada semua inisiatif yang memupuk kerjasama melibatkan kepelbagaian etnik. Selanjutnya, selain mengukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat, sambutan Hari Kemerdekaan Sarawak juga sebagai satu cara untuk memupuk generasi muda tentang nilai-nilai patriotisme dan semangat nasionalisme. Pemancar daerah Kuching, Rosli Sahari berkata, generasi muda perlu memahami dan menghayati sejarah perjuangan pemimpin terdahulu sehingga kini agar dapat mengembangkan rasa cinta dan tanggungjawab terhadap tanah air, seterusnya memainkan peranan aktif dalam memajukan negeri ini. Menurutnya, pemikiran dan sumbangan generasi muda amat penting untuk mencapai tahap kecemerlangan dalam mentadbir Sarawak. Ya, jadi perlu kita mencari orang-orang muda yang penuh dengan IT-nya, dengan IT untuk mendapatkan kerja yang lebih mudah. Katanya ketika ditemu bual UKAS di kediamannya di Kuching baru-baru ini. Menyentuh mengenai sambutan secara besar-besaran sempena ulang tahun kemerdekaan Sarawak yang ke-60, Rosli tidak menafikan bahawa inisiatif seumpamanya adalah perlu, bukan sahaja sebagai lambang penghormatan kepada pemimpin yang gigih memperjuangkan hak dan kedaulatan Sarawak, malah menjadi detik penting untuk meraihkan kejayaan negeri ini yang telah mencapai pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang cemerlang. Ujar beliau, Sarawak kini mengalami perkembangan ketara dalam pelbagai sektor sehingga memberi kesan positif kepada rakyat dan ekonomi di rantau ini. Saya sebagai ketua masyarakat di kuasa itu, sebab saya bergembira apa? Semua nak lama-lama bila kita sudah dalam 60 tahun kita nanggal kiri kanan, terutama sekali di kampung-kampung, tentu dengan jalan raya, tentu dengan api, tentu dengan airnya. Semua dah lengkap. Isi ada nasi lengkap lagi. Bahkan dunia dah mengelarkan Sarawak tu ialah negeri yang kaya katanya. Bukan kita yang uji, orang luar yang uji. Negeri Sarawak kan maju di Malaysia. Diiktiraf sebagai negeri yang berpendapatan tinggi. Politiknya aman, perpaduan, si ada diganggu. Apatah lagi kini tu, sikit ada pasti dah. Sebab apa? Parti tidak lain tak PDP dengan PSP dah bercantum nyokong GPS. Jadi satu. Jadi kita senang. Isi ada gago kita dengan parti, cuma kita gago nanggal pembangunan di kerek kanan kita. Dalam tahun 2016, masa saya
arwah Tok Nan Pihin Sri Datuk Denan Haji Satin sebagai Ketua Menteri Sarawak. Disialah nya ambil berat tentang kemerdekaan Sarawak. 22 Julai ialah hari yang sangat-sangat penting bagi Sarawak. Kita mengenangkan tokoh-tokoh perjuangan yang terdahulu. Mengimbau perjalanan kehidupan semasa zaman bermulanya merdeka sehingga kini, Rosli mengakui kerajaan di bawah pimpinan Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg cekap mentadbir negeri. Dalam masa sama katanya, semua rakyat dihargai dan dihormati sama rata tanpa mengira latar belakang bangsa mahupun agama. Jadi Alhamdulillah kita kini tu si ada masalah, kita si ada bergaduh dalam apa-apa kekauman, kita sentiasa sama. Semua kaum di Sarawak menyedari dan suka atas kepimpinan kita kini itu dengan Premier kita, dengan rakan-rakannya untuk memajukan Sarawak lebih maju lagi. Justru beliau berharap semangat perjuangan dan dedikasi yang ditunjukkan oleh pemimpin terdahulu dan kini dalam memperjuangkan hak serta kedaulatan Sarawak tetap hidup dalam kalangan rakyat, terutama generasi muda yang akan membentuk masa depan negeri ini. Seterusnya, cuaca panas tidak mematahkan semangat semua kontingen yang terlibat untuk melakukan sesi raptai penuh perarakan sempena 60 tahun Sarawak Merdeka di Padang Merdeka pada Khamis. Raptai penuh pada hari ketiga itu menyaksikan semua kontingen memakai pakaian lengkap perarakan yang akan berlangsung pada pagi Sabtu ini. Turut meninjau persiapan dan sesi raptai ialah Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak merangkap Menteri Bertanggungjawab Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah serta Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Ikuti perkembangan sesi raptai tersebut bersama wartawan kami yang turut berada di Padang Merdeka pagi tadi. Salam Sarawakku sayang dan salam Sarawak maju makmur. Saya Grace Johnny kini berada di Padang Merdeka Kuching. Iaitu pada hari ini merupakan hari terakhir bagi raptai penuh sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka yang akan diadakan pada Sabtu ini. Menerusi tinjauan saya pada hari ini, cuaca kelihatan elok dan seramai 75 kontingen bakal terlibat dalam perarakan yang bermula pada pagi Sabtu. Daripada jumlah itu, 60 kontingen terdiri daripada pelbagai jabatan dan agensi serta badan bukan kerajaan NGO. Uniknya perarakan pada tahun ini di mana setiap kontingen akan membuat persembahan lagu mengikut era seperti 60-an, 70-an ke moden. Selain itu juga turut diadakan sesi raptai bagi acara pentas, antaranya tayangan video khas Hari Sarawak, upacara penyerahan bendera dan upacara menaikkan bendera Ibu Pertiwiku, persembahan khas daripada Majlis Seni Sarawak MSS dan persembahan lagu tema sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka iaitu Sarawak Maju Makmur oleh kumpulan choir MSS. Pada malam sambutan pula akan diadakan konsert rakyat yang akan dihiburkan oleh artis-artis Sarawak iaitu Chen Gel, Kerry Geres, Firdaus Matarang, Bob Yunus, Ramles Walter, Elizabeth Payai dan Masters Peace Band. Sekian itu sahaja laporan saya, kembali ke studio. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan perkongsian video khas mengenai VC Premier 2030 Eco-Friendly Transport. #menyebar fakta, salam UKAS. VC Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga, medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di 3 laluan, laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Greater Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik. Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019 manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching.
Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan, Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional, malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. Visi Premier, Sarawak Maju 2030.